Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih terima kasih juga dan selamat datang sekali lagi kepada semua jemaah sahabat pencinta Al-Quran. Semoga kita sama-sama diberikan peluang lagi dan seterusnya untuk kita sama-sama mencari ilmu untuk menambahkan kita punya cara-cara ataupun amal-amal ibadah yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah SWT, mendekatkan diri kita dengan amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW secara sahih, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang betul, sehinggalah kita berjumpa dengan Allah SWT dengan hati yang bersih, dengan iman yang kuat dan utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah himpunkan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, syurga Firdaus insya-Allah. Hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-33 dekat kitab saya dan 32 pada kitab yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana Imam An-Nawawi dia kata, dia sebut warawaina fihi, maksudnya dalam kitab Sunan At-Tirmizi, sebab hadis yang sebelum ni daripada Sunan At-Tirmizi. Kalau kita tengok balik yang saya share tu, hadis 32 warawaina fi kitabil Tirmizi, Sunan Tirmizi lah maksudnya. Yang hadis yang ke-33 pun sama juga warawaina fihi, dan kami juga meriwayatkan di dalamnya, di dalam Sunan At-Tirmizi yang kami bawa masuk dalam kitab Al-Azkar ni, an Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'idin Al-Khudri. Kalau nak baca dalam bahasa Arab yang betul, maksudnya baris dua tu dah akan tukar kepada nun kecil lah kalau dalam Quran yang kita baca selalu tu kan. وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله عز وجل؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه. Daripada Sunan At-Tirmizi, hadis 3376. Okay. Kami meriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Ayyul ibad afdal darajatan 'inda Allah Ta'ala yaumil qiyamah. Hamba yang bagaimana yang lebih baik, lebih bagus tingkatan-tingkatannya ataupun statusnya ataupun rankingnya ataupun darjatnya. Darjat ni bahasa lama sikit lah, darjat ataupun kita kata ranking ataupun status dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Apa orang yang macam mana? Nabi jawab, dia kata qala az-zakiruna Allah katsiran wadh-dzakirat. Orang-orang lelaki yang menyebut ataupun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, wadh-dzakirat, dan juga orang perempuan. Maksudnya ayat tu dalam, kalau nak ikut ayat penuhnya adalah orang-orang lelaki yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, dan orang wadh-dzakiratu lillahi katsira, wadh-dzakiratullah katsira, maksudnya orang-orang perempuan juga yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Maksudnya poinnya adalah orang lelaki ke, orang perempuan ke, maksudnya yang beriman lah, syaratnya beriman, yang mengingati Allah SWT banyak-banyak.
Banyak-banyak tu macam mana? Wallahu alam, ikut kemampuan masing-masing. Maksudnya kalau ada orang tu dia tak mampu banyak, dia mampu macam tu sahaja, pada dia dah banyak lah sebab dia dah usaha sedayanya. Tapi kalau ada orang masanya banyak tapi banyak buang masa, maksudnya dia pada dia tak banyak. Jadi konotasi ataupun konsep banyak tu kena tengok keadaan. Ada orang dia sibuk, kehidupan manusia kan tak sama. Itu sebab para sahabat sendiri pun sebenarnya dia ada yang ramai meriwayatkan hadis, ada yang ramai tak meriwayatkan hadis. Ada yang tak meriwayatkan hadis banyak tu bukan sebab dia tak nak riwayatkan, tetapi dia ada kerja-kerja lain, pemerintahan, bisnes dan sebagainya, yang mana ia juga menyumbang kepada pembangunan tamadun Islam, kerajaan ataupun pemerintahan dan pengurusan sistem kehidupan pada ketika itu. Jadi macam setengah-setengah orang yang mungkin banyak masanya, maka mereka akan duduk dekat majlis-majlis ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan umat manusia, mengajarkan para sahabat yang lain. Orang sahabat yang lain ada kerja lain juga, membawa masuk barang perdagangan untuk kebajikan dan kemaslahatan orang-orang Islam juga, okey, ekonomi orang Islam. Maka kita sekarang ni pun sebenarnya banyak keadaan dia. Kita kadang-kadang kita kata kita boleh berzikir banyak sebab kita mungkin banyak masa. Kita mungkin dah bencin, kita mungkin dah cucu-cucu pun tak duduk dengan kita contohnya, ataupun anak-anak tak duduk dengan kita ada banyak masa yang terluang. Maka banyak kita tu dia tak mungkin sama dengan banyak orang lain yang mungkin masih lagi bekerja. Banyak kerja-kerja, banyak paperwork yang nak kena buat, banyak meeting yang dia nak kena handle, banyak trip-trip business company yang dia kena buat untuk orang kata apa, menjadikan ataupun orang kata apa, berusaha untuk kelangsungan hidup dia. Maka itu adalah terserah kepada Allah SWT bagaimana banyaknya itu. Maka kita yang seboleh mana yang kita boleh buat, kita buatlah. Semoga amalan yang kita buat itu tergolong di dalam banyaknya konsep yang disebutkan dalam hadis, yang disebutkan dalam Quran juga. Dalam Quran juga ada ayat yang lebih kurang macam ni juga. Maka kita usahalah tara mana yang kita boleh, setakat mana yang kita boleh untuk kita berzikir dan mengingati Allah SWT banyak-banyak. Dan tengok yang tanya kalau tengok dalam hadis ni, yang tanya bukan Nabi Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW ditanya, yang bertanya majhul, yang bertanya tidak diketahui. Tengok su'ila, Nabi ditanya. Nabi Sa'id Al-Khudri dia tak kata dia yang tanya. Boleh nampak Tetapi selepas Nabi Muhammad SAW jawab, az-zakirun Allah, maksudnya orang lelaki dan orang perempuan yang banyak-banyak mengingati Allah SWT. Qultu, maksudnya pada ketika ini, dialog ini bermula Abu Sa'id Al-Khudri pula yang tanya. Lepas Nabi jawab hasil daripada orang lain yang tanya Nabi tu, dia tanya, qultu, Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jalla, adakah ia termasuk juga, maksudnya orang-orang yang berzikir ini, lelaki dan perempuan ini, adakah dia punya status lebih baik daripada orang lain, termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT? Adakah lebih baik daripada orang-orang yang berjihad dan orang kata berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla? Dan Nabi jawab, qala law daraba bisayfihi fil kuffar. Saya ada terjenguk juga tadi terjemahan di dalam kitab tuan-tuan dan perempuan tu, dia kata apa? Menebas. Siapa yang belajar bahasa Arab sebenarnya, wallahualam, kalau menebas ni mungkinlah kita boleh faham lah sebenarnya, maksudnya melibas. Saya rasa lebih sesuai untuk kita kata melibaskan. Sebab kalau siapa yang belajar bahasa Arab, mungkin dalam ni ada ramai juga yang belajar bahasa Arab kan. Daraba tu dia bukan makna pukul sahaja. Kalau dalam Al-Quran Allah kata wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah bukan memukul perumpamaan, Allah membuat perumpamaan. Maka di sana ada banyak konteks yang boleh diterjemahkan daraba ini, memukul ini, tetapi dalam konteks pedang dengan bisayfihi, dengan pedang, maknanya memukul dengan pedang ataupun memancung ataupun melibas dengan pedang ni, maksudnya gerak-geri di dalam pertempuran lah. Maksudnya walaupun seseorang itu melibaskan pedangnya pada orang kufar dan musyrikin, kepada badan-badan ataupun kepala ataupun tubuh badan orang kufar dan musyrikin di dalam peperangan, hatta yang kasira, sehingga patah, sehingga luka, sehingga terputus, sehingga terbunuhnya, wa yakhtadhiba daman,
sehingga berlumuran darah, sehingga berlumuran darah, lakana dzakiruna Allah Ta'ala afdal, maka orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini lebih afdal juga daripada mereka. Siapa yang rasa ada isu dengan hadis ini? Di dalam kitab yang ada dekat kita ni, dia tak ada lah bagi tahu hadis ini darjatnya apa, betul tak? Tapi ingat, Imam An-Nawawi dah bagi tahu dah kat kita dekat mukadimah hari tu, kan? Ada benda yang dia senyap, ada benda yang dia bagi tahu. Dalam ini Sunan At-Tirmizi. Tapi An-Nawawi dia senyap dan Imam At-Tirmizi juga senyap. Maksudnya ada dekat situ dia sama ada dia tak tahu ataupun dia meletakkan hadis itu pada dia sahih dah. Tapi mungkin pada orang lain ada yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Mungkin ada benda yang dia terlepas pandang ke apa. Itu sebab amanahnya ulama bila dia meletakkan mukadimah di dalam kitab dia, maka orang yang membaca itu ada kerja lain pula nak kena buat. Kita sampai hari kiamat kita nak kena buat kerja. Cumanya kita mungkin kalau bukan dalam bidang hadis, kita tak mampu nak melaksanakan perkara itu. Okey. Saya tengok, kita tengok dalam hadis ni, konteks hadis ni kena faham betul-betul. Kita tak boleh nak faham hadis. Okey. Dia seolah-olah kalau kita nak faham secara macam ada isu sikit, kita kata macam orang berjihad di jalan Allah ni kan teruk ni. Sama ada orang tu berjihad, sama ada dia berjihad sambil berzikir ke apa ke, teruk berjihad ni. Compare dengan orang yang berzikir mengingati Allah SWT. Adakah hadis ini akan membuatkan orang-orang tidak mahu berjihad? Lebih baik aku mengingati Allah SWT daripada aku berjihad. Nampak tak? Wallahualam, tapi di situ ada perbahasan. Okey, pertama kita tengok hadis ni sebenarnya kalau tengok dalam kitab, sebenarnya saya compare juga dengan kitab Lawami'ul Anwar fi syarh kitabil azkar oleh Muhyiddin Mastu. Dia ni orang akademik lah, dari Syria. Dia ni orang yang doktor yang banyak mentahqiq kitab ni. Maksudnya dia sebelum proses pencetakan kitab-kitab lama, dia ada proses orang kata apa, penulisan semula dan pentahqiqan semula manuskrip lama yang ditulis tangan. Sebab kita ni ada banyak lagi kitab-kitab yang ulama-ulama duk tulis tu, yang diceritakan selepas perang salib banyak dicuri dan sebagainya, yang dia bawa balik ke maktabah ataupun library yang berada di Moskow, Oxford, Leiden, Cambridge dan sebagainya. Itu yang diceritakan lah. Yang di Jerman pun ada. Terlalu banyak lagi sebenarnya hasil-hasil ataupun warisan-warisan ilmu Islam yang masih tidak berada di tangan kita, tapi dalam usaha para ulama untuk mengambil balik lah. Di maktabah di Istanbul juga masih banyak lagi manuskrip lama yang masih bertulis tangan, yang ada yang kabur, ada yang tulisannya sukar dibaca dan sebagainya. Perlu kepada orang yang bila dia tengok dia dah tahu dah apa yang orang tu nak tulis, sebab itu bidang ilmu dia. Okey, contohnya macam ada orang dia jumpa buku masakan yang dah bercerai-berai tapi tulisannya macam kabur-kabur. Mungkin dia tahu dah, okey, bila masak kari mungkin ada benda ni, mungkin serai. Kalau tulisan itu macam kabur dan sebagainya, maka lebih kurang macam itulah perumpamaan je. So Muhyiddin Mastu ni dia buat pentahqiqan kepada kitab Al-Azkar juga, dan dia mendapati hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ni martabatnya dhaif. Kalau dia tengok dalam kitab Lawami'ul Anwar ni, dia kata dhaifun akhrajahu Tirmizi fi da'awat. Hadis ini hadis dhaif yang dikeluarkan, disebut oleh Imam Tirmizi dalam sunan dia, yang nombor hadisnya adalah 3,367 dekat dia. Nampak tak? Itu sebab saya kata percetakan ini kadang-kadang dia berubah dari segi nombor. Dekat sini dia kata 3,376, tapi dekat cetakan yang dekat dia, yang dia buat kajian, hadis itu bernombor 3,367. Dalam bab da'awat ni maksudnya orang kata apa, peletakan bab tu lah, bab-bab dalam kitab-kitab Al-Azkar itu, dalam kitab Sunat Tirmizi itu, dalam kitab Ad-Da'awat, maksudnya kitab yang berbentuk doa-doa, yang bercakap tentang doa-doa. Lepas tu sebenarnya hadis ini ada caption dari segi Imam At-Tirmizi sebenarnya. Wa qala hadithun gharib. Imam At-Tirmizi
Dia kata hadis ini hadis gharib. Sebenarnya bila sebut hadis gharib, kita kena faham. Hadis gharib ini termasuk di dalam hadis daif. Hadis gharib ni kalau nak senang sekali, simple sekali adalah diriwayatkan oleh seorang perawi yang bagus, yang diterima kredibilitinya, tetapi riwayatnya bertentangan ataupun tidak diriwayatkan, maksudnya bertentangan dengan riwayat-riwayat perawi-perawi lain yang lebih baik daripada dia. Itu hadis gharib, hadis pelik. Jadi pelik hadis gharib ini dia daif, tetapi dia bukan daif kuat. Dia bukan lemah yang kuat. Boleh faham kan? Saya cerita sikit-sikit lah basic. Kalau tidak nanti bila saya kata daif, kita apa Ustaz ajar hadis daif dalam kitab Al-Azkar, kenapa Imam Nawawi masukkan hadis daif di dalam kitab Al-Azkar? Kena faham juga, kita juga pernah dulu dah bagi tahu dah. Boleh mengamalkan dengan hadis daif dalam bab fadail a'mal, dalam bab kelebihan-kelebihan beramal. Sebab nanti takut orang kata Ustaz Azhar ni dia agak strict dalam bab hadis daif dan hadis sahih dan sebagainya, tetapi kenapa pula dia teruskan baca hadis daif? Kena tengok, saya dah bagi tahu dah dulu, di antara syarat-syarat nak menggunakan dan beramal dengan hadis daif dalam bab kelebihan beramal, di antaranya adalah dia bukan daif yang kuat. Satu. Yang kedua, dia mestilah duduk di bawah satu isu, satu konsep pengamalan, satu bab dalam bab fiqh, contohnya dalam bab amalan agama, yang mana hadis dia duduk di bawah payungan hadis lain yang sahih. Dia duduk di bawah payungan hadis lain yang sahih dah. Itu sebab kalau tengok dekat sini, dia tak sebut tentang fadilat apa sangat, kecuali dia kata lebih baik. Okey. Yang kedua, nanti kita akan jumpa satu hadis lepas ini, hadis itu martabatnya sahih. Nanti kita akan tengok lepas ni. Kita akan jumpa lepas ni insya-Allah. Jadi nak ceritanya, walaupun hadis ni daif, tetapi dia bukan daif yang kuat. Dan dia duduk di bawah orang kata apa, payungan hadis lain yang sahih juga. Okey? Yang ketiga juga sebenarnya dia termasuk di dalam konteks syawahid dengan mutabaat. Di dalam ilmu hadis lah saya sebut term-term ni mungkin agak susah nak faham, tapi nak bagi tahu kenapa hadis ini masih boleh diterima pakai dalam bab fadilatul amal, kelebihan-kelebihan beramal. Walaupun kita tengok dekat situ ada isu sikit macam sebenarnya macam nak dimotivate orang supaya berjihad ke ataupun apa. Tidak, dia tidak dimotivate. Ulama dah settle dah pemahamannya bahawa nak ceritanya orang-orang yang mengingati Allah SWT, dia membersihkan hati dia. Orang yang berjuang di jalan Allah Taala, dia membersihkan hati, jiwa dia, tubuh badan dia, panca indera dia dan harta benda dia, sebab dia keluar berjihad dengan harta benda dia, dengan tenaga dia. Jadi dalam konteks Islam, kita ada pembersihan jiwa, ada pembersihan diri, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Jadi konsep-konsep kebersihan di dalam Islam itu terkandung di dalam siapa-siapa yang berjihad di jalan Allah. Dan pembersihan hati lebih kepada siapa-siapa yang mengingati Allah, berzikir mengingati Allah SWT. Boleh faham? Ada soalan tak dekat situ? Saya nak tengok sikit ada soalan, nampak masa ada soalan. Sekejap okey, kejap. Saya takut terlepas. Okey. Maksum, apakah definisi berzikir dan ada spesifik zikir ke? Tak, maksudnya sekarang ni siapa-siapa yang berzikir. Dalam hadis ni adalah orang-orang yang berzikir. Hadis ini masih umum. Hadis ini umum sahaja. Maksudnya siapa-siapa yang banyakkan zikir waktu malam, sebab di malam je dia ada masa. Contohnya dia kerja sibuk sangat, askar ke apa, contohnya kan. Dia ada waktu malam sahaja, ataupun dia sempat waktu duha saja, ataupun dia sempat waktu yang lepas mayang saja, dia ada masa yang bagus untuk dia berzikir, contohnya. Itu sebab setting setiap manusia itu berbeza. Maka berzikir ini tidak ada pengkhususan zikir apa. Maksudnya berzikir sahaja, mengingati Allah SWT sahaja. Ada orang dia tak sempat nak mengingati Allah dengan zikir-zikir, tetapi kepala dia sentiasa terkait dan ingat Allah Taala. Ya Allah, Allah jadikan aku, Allah beri rezeki kepada aku. Dia selalu ada dialog dengan diri dia tentang itu, yang mana dialog-dialog itu mengikatkan dia dengan Allah SWT. Itu pun termasuk dalam mengingati Allah SWT. Tetapi
tidak dinafikan lah. Kalau tengok dekat dalam huraian dekat bawah ni, dia kata Ibn Allan dalam Al-Futuhat, dia kata wa kaunuhu afdal a'malul lisan la iskala fihi. Maksudnya orang kata, dia kata apa? Dia kata berzikir ini adalah amalan lisan yang paling bagus sekali. Kalau tengok ada lagi, dia kata dalam setengah lagi tafsiran, maksudnya berzikir dengan bacaan Al-Quran itu lebih bagus daripada zikir-zikir lain. Maka tak kira lah dia nak baca Quran ke, dia nak baca zikir-zikir yang kita dah belajar ke, dia nak baca zikir-zikir yang kita akan belajar lepas ni ke, tak ada masalah. Dia hanya bagi tahu tentang kelebihan orang berzikir kepada Allah, mengingati Allah SWT banyak-banyak. Boleh faham Itu takrifan dia lah. Maksudnya dia tak ada spesifik zikir, dia tak ada spesifik zikir. Tapi kita dah belajar dah zikir-zikir yang kita dah lalui sebelum ini. Jelas Okey, ada lagi tak soalan? Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita terus kepada hadis yang seterusnya. Maksudnya sekarang ni kita dah dapat dah. Hadis ini hadis yang dhaif tetapi boleh diguna pakai disebabkan justifikasi yang saya dah bagi tahu sebelum ni. Maka lepas ni kalau pergi ke kuliah-kuliah lain ataupun bersembang dengan orang lain, boleh sampaikan. Kalau tak faham boleh tanya balik dekat saya. Boleh supaya saya tak nak ada isu tentang saya dah agak strict dalam bab klasifikasi hadis, tapi ada hadis dhaif yang saya baca dan teruskan baca. Jadi saya dah bagi tahu kenapa dan justifikasi meneruskan bacaan hadis dhaif, sebab hadis itu tidak kuat dhaifnya dan hadis itu di bawah payungan hadis lain yang sahih, dan dia juga termasuk di dalam kitab dalam bab yang dan termasuk di dalam bab hadis yang mempunyai support ataupun sokongan daripada hadis-hadis lain yang kuat jalannya ataupun yang kurang kuat jalannya, tetapi terlalu banyak riwayat tentang kelebihan orang yang berzikir banyak-banyak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut di dalam ilmu hadis sebagai mutaba'at dan syawahid. Al-mutaba'at wal syawahid. Hadis gharib ni termasuk di dalam kajian saya di dalam tesis saya masa degree sebenarnya, sebab saya buat al-afrad wal gharaib 'inda al-muhaddithin. Hadis-hadis fard dan hadis-hadis gharib di kalangan muhaddisin. Satu kajian dan pengkaedahan mengikut ulama-ulama lah. Di antara yang kita tengok Tadribut Rawi, kitab Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i kan, yang mana mereka, lepas tu kitab Ilal At-Tirmidzi, banyaklah kitab-kitab yang mempunyai kredibiliti tinggi dalam bab membicarakan tentang mustalah hadis. Jadi boleh faham supaya dia tidak ada polemik dan tidak ada isu tentang hadis ini walaupun dia dhaif. Okey, kita tengok. Seterusnya kita tengok hadis yang ke-34 dan 33 di kitab tuan-tuan dan puan-puan. Wa rawaina fihi, dan kami meriwayatkan di dalamnya, wa rawaina fihi wa fi kitab Ibn Majah an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairin lakum min an talqaw 'aduwakum wa fatadribu a'naqahum. Qalu bala. Qala zikrullahi ta'ala. Qalu bala zikrullahi ta'ala. Okey. Kita tengok. Dari kami meriwayatkan di dalamnya, maksudnya di dalam Sahih Sunan At-Tirmizi juga dan juga di dalam Sunan Ibn Majah, daripada jalan Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Abi Darda kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau tengok dalam ayat orang bahasa Arab ni, qala lah, Allah pun qala, Nabi pun qala, Rasul pun qala, Ahmad pun qala, siapa pun qala. Cuma terjemahan kita dalam bahasa Melayu mengikut konteks dan agak berseni lah, kita kata bersabda kalau Allah itu berfirman. Tapi kalau kita kata Allah berkata dan Nabi berkata, tak ada isu juga sebenarnya, cumanya dari segi adat dia kurang cantik dari segi bahasanya. Abi Darda dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, ala unabbiukum, adakah aku boleh tak aku bagi tahu tentang satu amalan yang lebih baik, yang baik untuk kamu, yang mana juga amalan ini lebih, orang kata lebih suci, lebih baik dan lebih murni di sisi Tuhan, lebih murni di sisi Tuhanmu. Malik dia ada beza lah sebenarnya, Malik dengan Malik dengan Malik.
Kalau kita baca Quran menggunakan riwayat Hafs an Asim, Hafs bukan Hafaz. Kalau orang Melayu dia tulis Hafaz. Sebenarnya baca sebutan dalam bahasa Arabnya Hafs. Fa dengan sad tu mati. Hafs. Sad tu hidup lah kalau ikut je, tapi kita baca Hafs sebab dua-dua mati sebab kita nak berhenti dengan satu kalimah tu saja. Kita baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tapi dia kalau ikut Warsh ataupun Qalun daripada Nafi', ya, daripada guru depa dua orang ni, Nafi', Warsh dan Qalun ni dua anak murid yang baik, yang rapat dengan daripada Nafi', Warsh dan Qalun. Tapi depa ni ada dua mazhab yang agak beza sikit-sikit je lah, tak beza banyak sangat. Warsh ni banyak digunakan di Algeria, di Morocco banyak, Mauritania tak silap. Lepas tu Algeria ada juga baca Warsh, ada juga yang baca Qalun. Tapi Libya baca Qalun. Banyaklah dia punya taburan pembacaan mengikut riwayat tu. Lepas tu Nabi kata apa? Wa arfa'iha fi darajatikum. Maksudnya malikikum, maksudnya Allah Taala yang lebih murni di sisi Allah SWT. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang mana lebih bagus, lebih tinggi untuk kamu dari segi darjat-darjat ataupun ranking ataupun status kamu. Wa khairan lakum min infaqi dhahabi wal wariq, dan baik bagi kamu daripada kamu menginfakkan emas dan perak. Wariq ni perak, al-fiddah, al-fiddah. Al-wariq ni fiddah. Maksudnya perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum. Dan baik bagi kamu daripada kamu berjumpa dan bertemu dan bertembung dengan musuh. Talqaw ni maksudnya bertembung dengan musuh kamu. Maksudnya nak bagi tahu kata kamu masuk medan perang, tak ada takut dah. Itu sebab lari dari medan perang tu di antara dosa besar. Masuk bertembung dengan musuh-musuh kamu di dalam medan perang, fatadribu a'naqahum, dan kamu memukul, memancung leher-leher dan tengkuk-tengkuk mereka. Ada dalam riwayat lain fayadribu a'naqakum, mereka juga memukul dalam Sunan Ibn Majah. Dalam Sunan Ibn Majah dia kata fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Ada tambahan sikitlah dalam Sunan Ibn Majah. Dan mereka juga memukul tengkuk-tengkuk kamu. Nak ceritanya nak bagi tahu kata bukan kamu je pukul tengkuk mereka. Kalau kita masuk perang, kita je pukul tengkuk musuh kita, maksudnya peperangan itu biasalah. Bukanlah biasa, maksudnya peperangan yang tidak ada intensiti yang tinggi lah, tidak ada tekanan yang tinggi. Tapi kalau dari ikut riwayat Ibn Majah dia kata wa yadribu a'naqakum. Betul tak? Dia kata wa yadribu a'naqakum. Dan depa juga duk memukul dan memancung tengkuk-tengkuk kamu. Maksudnya high intensity punya peperangan. Qalu bala. Dan kami pun dan orang dalam majlis itu pun berkata nak tahulah apa amalannya. Dan Nabi pun jawab, Nabi pun bersabda zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah SWT, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok status hadis ini dalam Sunan At-Tirmizi ini, kalau tengok Muhyiddin dia bagi tahu, dia kata hadisun hasanun. Dia kata qala al-Hakim Abu Abdullah fi kitabih Mustadrak. Okey, yang pertama Hakim An-Naisaburi. Okey, saya sebut sikit tentang Hakim An-Naisaburi bila saya sebut Al-Hakim An-Naisaburi. Sebab Al-Hakim An-Naisaburi dia ada satu kitab yang dinamakan Al-Mustadrak 'ala Sahihain. Al-Mustadrak 'ala Sahihain, yang maknanya dalam bahasa Melayu orang kata apa, dia mengumpulkan, lebih kurang konteks nak terjemah dalam bahasa Melayu dia tak dapat, tapi dalam bahasa Arab tu kita faham, kita dah biasa dengan term tu. Maksudnya dia nak bagi tahu, dia kata kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang tidak dikeluarkan oleh dua kitab sahih. Maksudnya Bukhari dan Muslim. Tetapi hadis-hadis itu memiliki ciri-ciri dan syarat-syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faham tak? Jadi itu sebab dia namakan kitab dia Al-Mustadrak 'ala Sahihain. Ini Al-Hakim An-Naisaburi. Dia kata, dia masukkan hadis ni juga dalam kitab dia. Dia kata hadis ni, dia kata hadis yang isnadnya, yang sanadnya sahih. Lepas tu secara keseluruhan nilai hadis ataupun klasifikasi hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan.
yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan nombor hadisnya 3377, dalam Ibnu Majah dalam kitab Al-Adab 3790, dan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab dia Al-Mustadrak ala Sahihain, nombor hadisnya 496, dan juga hadis ini disahihkan juga oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni sebenarnya antara ulama hadis yang agak strict juga. Dia tidak bermudah dalam mengkategorikan hadis, tapi dia pun mengatakan hadis ini hadis hasan, hadis sahih. Okey, dan juga Imam Malik mengeluarkan hadis ini dalam Al-Muwatta' dia. Imam Malik ingat dia ada satu kitab hadis yang paling masyhur yang dihafal oleh Imam Syafi'i dalam masa beberapa malam, dan tak silap dalam 8 malam Imam Syafi'i hafal kitab hadis Al-Muwatta' Imam Malik tu. Sebab dia kan anak murid Imam Malik, mauqufan ala Abi Darda, secara mauquf melalui jalan Abi Darda, ke atas Abi Darda. Okey, jadi hadis ini, kesimpulan hadis ni sahih ke dhaif? Hadis ni hadis sahih. Jadi hadis ini, dalam hadis ini ada sebut tak tentang lebih baik daripada orang yang berperang di jalan Allah? Ada kan? Jadi hadis ini boleh dijadikan payung tak kepada hadis yang sebelum ni yang kita kata tak berapa kuat tu, yang dhaif itu? Dia boleh jadi payung lah. Dia mencukupi syarat dan justifikasi hadis dhaif tadi boleh digunakan. Selagi mana kita kata tadi hadis dari dia tak dhaif yang kuat. Maka kita tengok kat sini Nabi kata lebih baik, maksudnya berzikir kepada Allah Ta'ala ini lebih baik daripada kamu mendermakan emas dan perak, lebih baik juga daripada kamu berperang di jalan Allah, dan kamu berpukul-pukulan atau berbunuh-bunuhan di jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan saya ingatkan sekali lagi bagaimana kita nak faham hadis ini supaya kita tak nampak hadis ini dimotivate orang untuk berjuang di jalan Allah, sebab kelebihan orang berjuang di jalan Allah, dia ada isu syahid. Nampak tak dekat sana? Dia ada isu mati syahid. Yang ada syahid, maksudnya syahid orang berjuang di jalan Allah SWT ini adalah syahid dunia dan akhirat. Tapi tidak kepada orang yang berzikir kepada Allah SWT. Maka konteks ataupun konotasi lebih baik itu adalah secara nisbi, adalah secara subjektif, yang perlu kita faham. Maksudnya dalam bab berzikir kepada Allah Ta'ala, penyucian hati itu, zikir lidah itu adalah lebih baik dari segala-galanya. Tetapi berjihad di jalan Allah Ta'ala juga melalui hadis-hadis yang lain, dia mempunyai ranking dan status yang tinggi juga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Boleh faham hadis tu? Itu sebab hadis ni dia kena faham secara holistik, dia tak boleh faham secara separuh-separuh. Kalau tidak kita akan nampak hadis ni apalah hadis ni, kalau macam tu kita tak payahlah pergi berjihad. Kita pakat-pakat duduk kat dalam masjid, kita berzikir je kepada Allah Ta'ala banyak-banyak, dan kita pun masuk syurga sama-sama. Dia tidak boleh begitu kefahamannya. Maka kelebihan-kelebihan dan orang kata apa, hadiah-hadiah dan reward daripada Allah Ta'ala ini datang daripada hadis-hadis yang sahih, datang daripada Al-Quran. Maka hanya Allah saja yang mampu untuk memberikan reward ini, yang kita kata terlalu banyak, yang kita kata tak boleh terhitung reward-reward yang Allah bagi dalam hadis-hadis dan Allah bagi dalam Al-Quran. Maka setiap orang ada kelebihan-kelebihan, maka jalan mana yang diambil dan dipilih oleh seorang Muslim dan mukmin itu, maka dia kena pandai memilih jalan supaya dia tergolong di dalam golongan-golongan yang Allah bagi kelebihan-kelebihan. Sama ada dia nak pergi berjihad di jalan Allah, sama ada dia tak larat nak pergi berjihad, mungkin dia tak sihat dan sebagainya, dia berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingati Allah banyak-banyak, dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, buat kerja-kerja lain yang termasuk di dalam afdal ataupun amalan-amalan yang banyak pahala berganda-ganda tu kan. Maka bila kita belajar hadis ni, kadang-kadang kita tak sempat nak buat macam tu. Orang tu sempat buat, tapi kita aku tak sempat nak buat, aku nak buat apa? Cari hadis, ingat balik apa yang Nabi kata, buat yang tu. Okey. Kita orang badan yang sihat, dia boleh pergi berjuang, dia boleh buat macam-macam benda. Kita yang badan mungkin dah macam kita dah mula mengarah kepada umur yang banyak ni, maksudnya mungkin kita ada sakit, na'udzubillah, moga sihat, moga disembuhkan. Mungkin badan kita dah mulai lemah. Dulu kita macam duk bersukan, contohnya kan, duk main bola ke apa ke, dulu kita rasa kita kejar bola sampai. Sekarang tengok bola pun rasa macam sampai, tapi tak sampai-sampai. Ada juga kita tengok orang dulu berlari, jogging dan sebagainya, menebah, berkebun dan sebagainya kan, kuat, tetapi kita
dah tak kuat. Dulu kita bangun daripada duduk dan sebagainya, laju je nak pergi ambil apa itu ni, nak menguruskan rumah dan sebagainya. Sekarang kita nak bangun pun kita mungkin rasa tak larat. Dan itu adalah tekanan-tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita yang Allah dah takdirkan untuk kita. Maka bersangka baik dengan Tuhan, menerima takdir Allah Ta'ala, sabar, itu semuanya pahala. Dicampurkan juga dengan zikir-zikir yang Allah dan Nabi dah sebut di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maka ambillah peluang. Moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah itu maha adil dia dari segi menilai, dan dia maha adil memberi keluasan dan peluang kepada semua orang untuk berbuat pahala dan merebut peluang untuk mendapat rahmat dan hidayah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan lagi tak? Okey, tak ada soalan, kita terus lagi kepada hadis yang seterusnya. Okey. Qala al-Hakim, okey. Wa rawaina, hadis yang ke-35 dan hadis yang ke-34 pada kitab tuan-tuan dan puan-puan. Qi'an. Okey. Hadis itu yang Imam Nawawi dia kata apa? Dia kata wa rawaina fi kitab at-Tirmizi. Kami meriwayatkan di dalam kitab at-Tirmizi. Maksudnya bukan kami meriwayatkan dalam kitab at-Tirmizi, kami meriwayatkan dan hadis itu dah terdapat dalam kitab at-Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu. Dan Imam Nawawi juga ada sanad dia lah. Dia juga meriwayatkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Tengok Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kita dah biasa dah alaihi salam. Maksudnya kalau ada orang kata Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Nuh sallallahu alaihi wasallam ke apa ke, sebenarnya tak ada isu pun, sebenarnya jangan kata sesat atau masalah. Okey. Dalam lafaz hadis pun dia bagi tahu laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turba azbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala at-Tirmizi hadithun hasanun. Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan. Maka bila kata hadis hasan atau hadis sahih, dia tak ada isu lah, sebab kedua-dua jenis hadis ini diterima pakai dalam agama dan kerangka pensyariatan Islam. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Abu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqitu Ibrahim, aku berjumpa dengan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa Ibrahim? Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa Ibrahim? Lailata usriya bi, pada malam yang aku di-Isra' Mi'rajkan. Aku di-Isra' Mi'rajkan. Faqala ya Muhammad. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni assalam. Ingat Nabi Ibrahim je boleh panggil ya Muhammad, kita tak boleh panggil ya Muhammad, para sahabat pun tak panggil ya Muhammad. Ini Nabi, sama-sama Nabi, Rasul sama-sama Rasul. Tak apalah, kita tak boleh panggil macam tu, sebab pernah ditegur di dalam Al-Quran, para sahabat juga marah dan tegur, dan amalan para sahabat tak panggil Nabi Muhammad itu sebagai ya Muhammad, ya Rasulullah. Nabi Ibrahim kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni assalam, sampaikanlah kepada umat kamu daripada aku assalam, kesejahteraan. Salam maksudnya dikirim salam lah. Dan bagi tahu kepada mereka, wa akhbirhum, bagi tahu kepada mereka, ceritakan kepada mereka, kisahkan kepada mereka, bagi motivasi kepada mereka, annal jannata tayyibatut turbah, sesungguhnya syurga itu memiliki tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang orang kata apa, yang elok, yang subur lah, yang subur. Azbatul ma, dan air yang segar, air yang suci, air yang bersih, air yang tidak ada kotoran, air yang tidak tercemar. Azbatul ma. Wa annaha qi'an, dan sesungguhnya ia juga memiliki lembah-lembah. Qi'an ni plural kepada qa'ah. Qa'ah maksudnya, kalau qa'ah itu
konteksnya kalau orang belajar bahasa Arab yang simple ni, qa'ah itu dewan. Dewan besar, kita tak kata dewan benda yang kecil itu dewan, kita tak kata bilik kita dewan, kita kata dewan itu satu tempat yang besar yang terbentang luas. Ada juga ditarifkan sebagai satu kawasan lapang yang tidak mempunyai pokok. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai lembah-lembah yang mana di situ turun dan berkumpulnya air daripada bukit-bukit. Maksudnya qi'an ini terjemahan dan definisinya banyak nak ceritanya. Gambaran yang diberitahu adalah satu kawasan yang luas ke, boleh juga satu lembah ke, boleh juga satu kawasan yang terdapat pokok-pokok sikit ke, contohnya. Boleh juga yang luas yang sarjana mata memandang. Dan Nabi kata apa? Wa anna dan Nabi Ibrahim dia kata apa lagi? Dia kata wa anna ghirasaha. Dan sesungguhnya tanaman-tanamannya adalah. Maksudnya dalam syurga itu ada tanaman-tanaman juga, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksud tanaman itu apa dia? Dan Imam Tirmizi kata hadis tu hadis hasan. Apa maksud tanaman? Maksudnya di dalam tanaman, tetapi apakah konsep tanaman itu? Maksudnya nak ceritanya, sebenarnya kalau tanaman dalam bahasa Arab, dia panggil nabat. Nabatun, syajarun, itu tanaman. Saya tak tahu dalam bahasa Inggeris apa dia, tapi kalau dalam bahasa Inggeris dia ada dua konteks. Tengok plant. P-L-A-N-T. Saya tak pandai sangat bahasa Inggeris, tapi saya rasa betul kot saya punya analogi ni lebih kurang lah, sebab plant dia boleh diguna pakai dalam konteks tumbuhan dan juga perbuatan, verb tu sendiri. Maksudnya menanam pun plant. Betul Betul lah. Siapa-siapa yang pandai bahasa Inggeris dalam ni boleh tegur saya kalau saya silap. Tapi dekat sana juga ada perkataan dalam bahasa Inggeris yang diguna pakainya juga untuk tumbuhan adalah tree contohnya, pokok. Sama juga dalam bahasa Arab dia ada syajar, pokok, nabat, tumbuhan, usyuk, rumput. Tapi ghiras juga bermakna tumbuhan. Sebab ghiras ini datang daripada perkataan Arab yang juga boleh diguna pakai sebagai verb. Verb. Betul lah. Terima kasih Puan Syarifah Azizah. Dia verb. Maksudnya gharasa, tanam. Dalam bahasa Arab gharasa, tanam. Tapi dari verb itu juga lahir perkataan ghiras. Ghiras itu tanaman. Nak cerita kat sini, konteks yang Nabi Ibrahim guna dan Nabi Muhammad guna dalam apa? Nabi Ibrahim guna di dalam hadis ini adalah nak bagi tahu tumbuhan yang ditanam. Sebab ada tumbuhan yang tidak ditanam. Sebab dalam syurga ada yang diriwayatkan, ditafsirkan oleh para ulama, dah ada tumbuhan-tumbuhan dah. Tapi apakah tumbuhan-tumbuhan yang ditanam ni? Siapa yang menanam tumbuhan-tumbuhan ini? Seolah-olah konteksnya adalah yang sedang menanam tumbuhan-tumbuhan di dalam syurga yang dia akan nikmati keindahannya itu adalah orang-orang yang berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih Puan Syarifah, Puan Isom. Betul, planting. Maksudnya plant juga maknanya tumbuhan pokok, dan planting juga maksudnya planting, maksudnya menanam. Sama juga ghiras maknanya pokok, tetapi gharasa maknanya menanam. Tapi dia tak sama dengan beberapa perkataan lain di dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab yang tidak diambil daripada perkataan perbuatan itu sendiri. Contohnya tree contohnya, ataupun syajar dalam bahasa Arab, ataupun nabat dalam bahasa Arab. Boleh faham Itu sebab kadang-kadang perkataan-perkataan yang digunakan pakai dalam hadis ni dia ada konteks dia ada rahsia dia ada pertalian dia dengan bagaimana kita nak faham hadis itu secara yang tepat dan betul. Maka mari kita tanam pokok-pokok kita dalam syurga banyak-banyak dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Intan, bila ada planting dia ada harvesting. Tapi nak ceritanya kita ada hasil, kita nanam ada hasilnya. Semoga dengan zikir-zikir kita tu adalah hasilnya di dalam syurga nanti insya-Allah taala. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita pergi lagi hadis yang ke depan ni supaya kita dapat banyak sikitlah hadis hari ni kalau boleh lah. Okey. Hadis yang seterusnya warawaina fihi, dari kami juga meriwayatkannya di dalam kitab apa sebelum ni, dalam kitab At-Tirmizi, dalam Sunan At-Tirmizi juga,
daripada Jabir radhiyallahu anhu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu. Okey, kejap saya nak tengok. Ada tak yang saya terlepas? Saya takut saya terlepas. Okey, tak ada. وروينا فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. Ini adalah perbezaan riwayat sikitlah kalau tengok dekat sini. Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi dalam kitab yang ditahqiq oleh Muhyiddin Mastur ni, dia tak letak dalam kurungan ataupun bracket tu. Maksudnya dia terus masukkan siapa yang kata subhanallahil azim wa bihamdihi. Tapi kalau dalam hadis ini, dalam kitab yang ada dekat tuan-tuan, sama semua subhanallahil azim wa bihamdihi. Ya, betul. Maksudnya man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Qala Tirmizi hadithun hasan. Tengok Ibn Tirmizi dia kata hadis ini hadis hasan. Maksudnya tak ada masalah dengan hadis ni, boleh digunakan pakai dan diamalkan. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Tirmizi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, man qala, siapa yang berzikir, siapa yang menyebut subhanallahil azim wa bihamdihi, ditanam baginya, ditumbuhkan baginya, ditanam baginya satu pokok nakhlah. Nakhlah ni pokok kurma lah, pokok kurma, pokok palma, ada yang kata pokok palma. Pokok palma ni kalau kita dekat sini kelapa sawit lah, sebab kita tak biasa dengan pokok kurma. Kelapa sawit, pokok kelapa kan, pokok pinang pun lebih kurang jugalah dengan pokok palma tu. Cumanya kelapa sawit sekarang ni lebih mahal lah harganya kan, rasanya lebih mahal harganya. Pokok kelapa pun ada harganya, pokok apa lagi, pokok kelapa sawit, kalau pokok pinang pun termasuk dalam palma. Dulu saya kecil-kecil dulu nak cari duit, belah pinang, jemur, congkil, jual isi pinang tu, masa tu kaya lah. Boleh lah, banyak lah juga duit masa tu kan. Dia jual 1 kilo kena RM14, banyak lah. Tapi gelap juga. Tapi saya ni gelap bukan sebab saya jemur pinang, memang saya gelap. Tapi nak ceritanya, bergelap jugalah masa tu. Jemur pagi, angkat petang, duduk bersila, congkir dengan screwdriver dan sebagainya. Maksudnya ada hasil daripada pokok-pokok yang berbentuk pokok palma ni lah. Maksudnya nak ceritanya ada nilai yang agak tinggi lah. Padahal pada ketika itu pokok-pokok lain pun ada juga, pokok sidr, pokok-pokok bidara dan sebagainya. Tapi Nabi sebut dalam hadis ini ditanam baginya pokok palma. Maksudnya kalau dalam orang Arab, di kalangan orang Arab yang terkenalnya adalah pokok kurma lah, yang mendatangkan hasil dan hasil mahsul yang tinggi pada ketika itu. Ditanamkan pokok kurma di dalamnya, baginya di dalam syurga. Kalau kita berzikir, Nabi tak kata banyak kali pun, betul tak? Dalam hadis Nabi tak kata banyak kali. Nabi kata siapa yang kata subhanallahil azim, ingat hadir hati, faham makna, supaya zikir itu kita ada kesan kepada hati kita, bukan hanya sekadar berzikir. Maka siapa yang kata subhanallahil azim wa bihamdih, Allah dah tanam dah untuk kita pokok kurma ataupun pokok palma ni untuk kita di dalam syurga. Bayangkanlah, tengok kadang-kadang kita boleh fikir, kadang-kadang akal kita yang terbatas ni, kalau seorang tanam pokok sehari, dia berzikir dengan zikir ini 100 kali 100 pokok kurma, berapa ekar nak kena ada dalam syurga. Kadang-kadang kita, itu sebab syurga ni bukan benda yang kita boleh bayangkan. Kadang-kadang kita beli benih pokoknya pokok kelapa, dapat 10 pokok, pergi kat kebun, alamak tak cukup lah, jadi rapat pula, tanam lah juga, jadi dia besar pun tidak cantik dan sebagainya. Ada orang tanah banyak, nak beli benih pula tak larat, banyak kos dan sebagainya. Maka itulah perumpamaan lemahnya dunia, perumpamaan kurangnya dunia kita ni. Kita memerlukan kepada Allah SWT. Tetapi kalau orang yang Allah dah takdirkan, Allah dah masukkan dalam syurga, gambaran syurga itu kadang-kadang kita tak mampu nak gambarkan, tapi kita terimalah. Allah dah kata, Nabi dah kata dah di dalam hadis, ditanam bagi kita pokok kurma atau pokok-pokok palma, maka kita terima. Luas mana syurga tu, wallahu alam, tak pernah terbayang di mata kita, tak terbayang pun dalam akal fikiran kita bagaimana hebatnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan? Tak ada soalan lah. Saya harap tak ada soalan lah, supaya kita dapat baca banyak sikit hadis. Tapi kalau ada soalan, elok kena tanya, jangan simpan lama-lama.
dalam hadis yang seterusnya Nabi Imam An-Nawawi dia kata wa rawaina fihi an Abi Darda, dan kami juga meriwayatkan daripadanya padanya dalam kitab Sunan At-Tirmizi daripada Abi Darda, radhiyallahu an, bukan Abi Darda, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul kalam ahabbu ila Allah Ta'ala? Qala mastafallahu ta'ala li malaikatihi subhanallah subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi. Qala Tirmizi hadithun hasanun sahihun. Tengok Imam Tirmizi ni, kalau kita tengok dia punya klasifikasi hadis memang complicated. Itu sebab Imam Tirmizi memang terkenal dengan pakar penyakit-penyakit hadis. Dia ada satu kitab namanya kitab Kitabul Ilal Tirmizi, kitab penyakit-penyakit, kitab yang menyebut tentang polemik-polemik, isu-isu yang kecil-kecil dalam isu hadis dan pengklasifikasian hadis. Kami riwayatkan, dia kata, ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, ayyul kalam ahabbu ila Allah Ta'ala? Aku bertanya, apakah kalam yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Nabi jawab, Nabi bersabda, mastafallahu ta'ala li malaikati. Apa yang Allah Ta'ala pilih untuk malaikat-malaikat dia. Maksudnya kita kena tahu bahawa amalan ni malaikat pun buat. Allah pilih amalan ini untuk para malaikat. Maka kita nak dapat ada amalan-amalan para malaikat, buatlah apa yang Nabi sebut. Nabi kata subhana rabbi wa bihamdi. Kalau kita baca-baca kan, saya sendiri pun tak familiar dengan zikir-zikir ni. Saya bersyukur sangat-sangat sebab minta saya ajar kitab Al-Azkar, saya pun tak sempat nak baca banyak. Dengan saya mengajar ni, saya buka balik kitab-kitab ni semua. Moga Allah bagi berkat dan rahmat kepada jemaah sekalian, admin dan Spark dan yang lain juga, menjadi sebab juga untuk saya meneliti dan menelaah kitab-kitab ni juga, insya-Allah. Dan kita tengok zikir-zikir ni tak familiar pun dengan kita, tetapi zikirnya sahih, zikirnya betul, zikirnya datang dalam hadis yang sahih, datang daripada Nabi Muhammad SAW. Apa zikirnya? Subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku, dan dengan segala pujian baginya. Maha suci Tuhanku dan segala pujian baginya. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih, hadis hasan. Kalau Imam Tirmizi kata hadis hasan pun dah settle dah. Kalau Imam Tirmizi kata hadis sahih pun dah settle dah. Tapi Imam Tirmizi dia kata hadisun hasanun sahih. Adalah dia punya saya malah nak masuk sangat kepada detail kategori hadis ni, takut nanti makin pening. Cukup kita bagi benda-benda basic. Tapi kalau nak buka kelas hadis, carilah ustaz-ustaz untuk ajar hadis, nanti kita akan faham, insya-Allah. Okey. Clear ya? Okey, selepas itu kita masuk kepada kita dah nampak dah bab lain, kita dah nampak pintu rumah lain ni. Kitab dah ramai dah sebenarnya, mungkin duk tunggu-tunggu bilalah kita nak masuk kitab lain, kan. InsyaAllah sabar, insyaAllah kita masuk kepada kitab yang baru, insyaAllah, selepas hadis yang ke dia tak ada hadis dah sebenarnya. Dah habis dah. Hadis yang untuk zikir-zikir yang tidak terkait dengan masa ni dah habis dah. Dihabiskan dengan hadis yang ke-37 dekat saya dan ke-36 dekat tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya hadis yang menyebut tentang zikir yang Allah pilih, yang Allah suka sangat-sangat, dan zikir yang Allah pilih untuk amalan para malaikat dia. Ingat, malaikat tidak ada dosa, malaikat imannya sentiasa meningkat, maka ambillah keberkatan dan orang kata apa, ambillah kelebihan yang Allah bagi, yang Nabi sebut dekat kita, yang Allah bagi amalan zikir ini kepada para malaikat. Maksudnya kita ingat, bila kita berzikir dengan subhana rabbi wa bihamdi, kita ingat Allah suruh, Nabi pun suruh, dan amalan ni malaikat pun tengah duk berzikir juga, dengan zikir-zikir yang sama dengan zikir kita. Moga kita bersama dengan orang-orang soleh, dengan solehah, ya Allah masukkan dalam syurga, insya-Allah. Dan habis dah hadis untuk bahagian yang tidak terikat dengan waktu, hadis umum, zikir yang tidak terikat dengan waktu, zikir umum. Bukan zikir umum, maksudnya zikirnya ada lafaznya tetapi waktunya umum, tidak ada pengkhususan masa. Okey, tidak ada pengkhususan masa dan tempat. Wa hadha hinu ashra'u fi maqsudil kitab, dan aku bilanya dan Imam An-Nawawi dia kata, bila aku tulis, aku meletakkan orang kata tajuk di dalam kitab ini, tujuan dalam kitab ini,
aku wa adhkuruhu ala tartibil waqi' ghaliban, dan aku menyebutnya, aku menyusunnya dalam bentuk realiti secara biasanya lah, realiti biasa sebagai seorang manusia. Wa abda'u bi awwal istiqadhil insan min naumihi, dan aku bermula dengan seawalnya manusia itu, seorang insan itu bangun daripada tidur dia. Thumma ma ba'dahu ala tartib, kemudian apa yang datang selepas itu mengikut susunan setiap keadaan orang yang biasa lah, manusia yang biasa. Ila naumihi, sampailah dia tidur balik fil lail, pada malam harinya. Thumma ma ba'da istiqadatihi fil lail allati yanamu ba'daha wa billahi taufiq. Dan juga selepaslah dia bangun belah malam, dia bangun belah malam, bukan bangun pagi subuh, bangun belah malam allati yanamu ba'daha. Maksudnya yang bangun malam selepas dia dah tidur dah. Bangun malam selepas dia tidur dah, maksudnya lebih kepada amalan-amalan semasa qiyamul lail lah. Bukan amalan-amalan bangun tidur belah pagi macam biasa kita buat tu. Maksudnya amalan-amalan dan kita akan tengoklah amalan-amalan semasa qiyamul lail ni dia duduk dekat belakang sikit lah, sebab Imam Nawawi dah susun macam tu. Okey. Ada soalan tak sebelum kita masuk kepada bab yang kedua? InsyaAllah, alhamdulillah dah masuk bab kedua kan. Ada soalan tak? Setakat ni kejap. Apa makna hadis hasan? Okey, hadis hasan. Kejap saya tengok. Okey. Puan Marhani Abdullah, hadis hasan ini sebenarnya macam ni. Secara simple je, sebelum datang Imam At-Tirmidzi rahimahullah, para ulama mengkategorikan hadis kepada dua sahaja. Okey, saya bagi secara simple. Atas sekali. Dia ada dua, hadis kursi dengan hadis nabawi. Hadis kursi yang Allah sebut dengan perkataan Allah, maksudnya dengan bahasa daripada Allah SWT sendiri, tapi Nabi yang riwayatkan. Itu sebab kita tengok hadis kursi, Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Itu hadis kursi. Yang kedua, hadis nabawi. Hadis nabawi ni hadis yang datang daripada wahyu Allah ataupun tidak wahyu daripada Allah, tetapi datang daripada lisan Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi inilah yang terbahagi kepada dua. Pada peringkat atas terbagi kepada dua. Yang pertama mutawatir. Yang kedua ahad, bukan ahad. 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 Dia ada dua harakat kat dia ada dua harakat kepada ahad. Maksudnya kalau ada orang kata hadis ahad, hadis ahad tu cakap orang Melayu lah, tapi kalau cakap orang yang belajar hadis kata hadisun ahad. Hadis yang tunggal, yang tidak mutawatir. Mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan manusia yang ramai di setiap peringkat periwayatan. Maksudnya di setiap peringkat rantaian perawi itu. Yang mana ulama hadis dia bagi tahu, dia kata hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh sekumpulan perawi hadis yang siqah, yang bagus, yang diterima periwayatannya, yang mana jumlahnya adalah secara adatnya yastahilu fihil kadhib. Maksudnya mustahil bagi mereka ini, sekumpulan manusia ini berbohong, mustahil. Kita kalau kita seorang kita boleh bohong ni. Ini kecil kita lah. Kita yang tidak siqah, kita yang hafal pun lambat, kita ni termasuk saya lah. Kita yang macam-macam masalah, buat dosa kecil, buat dosa besar, na'udzubillah. Semoga Allah terima taubat kita. Tapi ini cerita orang yang memang siqah, orang yang adil, orang yang dhabit, dan mereka ni juga mempunyai jumlah yang ramai di setiap peringkat periwayatan hadis. Maksudnya di peringkat pertama ada 10 orang, ada 40 orang, ada yang kata jumlah mereka 40 orang, 40 ke atas ataupun kurang sikit, tetapi nak ceritanya secara secara uruf kita mustahil lah dia pun nak nipu. Itu sebab saya kata kita tengok kita, kalau seorang kita boleh menipu sangat lah, na'udzubillah, janganlah kita jadi orang yang menipu. Kalau 2 orang kadang-kadang dia boleh kau tim lagi. Kalau 3 orang kadang-kadang kata boleh lagi, geng lagi lah, dia boleh, kadang-kadang dia boleh menipu dengan sebab dia lemah sikit daripada 2 orang tadi tu. 2 orang tu lagi pailang, lagi samsing. Ada juga, tapi kalau kita kata 10 orang, payahlah nak jumpa 10 orang boleh orang kata apa, komplot untuk menipu. So saya bagi contoh 10 orang je. Tapi dalam ilmu hadis mutawatir, dalam takrifan hadis mutawatir, ada ulama kata lebih daripada 10 orang. Ikutlah khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang pentingnya secara adat, sekumpulan perawi hadis ini
mustahil akan menipu. Itu kategori hadis mutawatir. Tak ada isu dah hadis mutawatir. Mutawatir pula terbagi kepada dua, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Ada mutawatir secara lafaz, ada mutawatir secara makna. Banyaklah itu perbahasan lain. Okey, sebelum kita sampai kepada hadis hasan tadi. Yang kedua tadi kategori apa? Mutawatir dengan ahad. Dekat ahad inilah ada dua kategori asalnya sebelum datangnya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Iaitu hadis sahih dengan hadis dhaif. Okey, boleh faham Hadis sahih dengan hadis dhaif. Hadis sahih, dari saya dah bagi tahu dah syarat itu kalau ikut matan Baiquni, as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazzu aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Adalah 5 hadis syarat hadis sahih. Hadis dhaif, hadis yang tidak mencukupi syarat hadis sahih. Tetapi Imam Tirmizi ni macam saya kata tadi, dia agak complicated, dia agak detail dalam klasifikasi hadis. Dia datang dengan kategori yang ketiga di tengah-tengah di antara sahih dengan dhaif, iaitu hasan. Maksudnya hadis hasan ni tak sampai sangatlah martabat hadis sahih. Mungkin syarat yang nombor 3 contohnya dia kurang sikit tapi dia masih sahih. Tapi dia tidak hilang syarat. Tapi hadis dhaif dia hilang salah satu syarat. Boleh faham So hadis hasan ni seolah-olah dia duduk di tengah-tengah di antara sahih dengan dhaif. Hadis hasan duduk tengah-tengah, dan hadis sahih dan hasan diterima, disepakati oleh para ulama hadis untuk diterima pakai dalam agama, dan dia dikategorikan sahih lah. Boleh faham Puan Marhani binti Abdullah? Faham Ustaz. Boleh Okey, kita dah pukul 9. Saya rasa kita ada masa lagi kan untuk baca satu hadis kurang-kurangnya untuk baca lepas bangun tidur. Silakan Ustaz, silakan. Harapnya lah. Okey. Hadis yang pertama, bab ma yaqulu fi ma yaqulu idza istayqadha min manamihi. Bab pada menyatakan apa yang disebut, apa yang dibaca oleh seseorang itu bila dia bangun dari tidur dia. Bila dia bangun dari tidur dia. Itu sebab min manamihi, dia bangun dari tidur dia, dia bukan bangun dari tidur orang lain. Okey, min manamihi, daripada tidur dia sendirilah. Jadi orang lain bangun tidur dia tak payahlah baca pun tak apa. Dia bangun tidur tu dia kena baca. Tapi untuk anak-anak kita elok tarbiyahnya macam tu lah. Anak-anak kita bangun kan, kita pergi duduk kat tepi dia, Assalamualaikum, kan. Kita pun Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur contohnya kan. So kita dari segi tarbiyah bolehlah untuk anak-anak, tapi kalau kawan-kawan kita boleh jugalah kalau ikut niat tarbiyah, tapi ayat doa ini dibaca untuk kita bangun dari tidur. Rawaina kami meriwayatkan fi sahihai imamai al-muhaddithin Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim bil Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi. Ada yang kata Ju'fi. Nama Imam Bukhari ni panjang sangat. Kami meriwayatkan di dalam sahihain, dalam 2 kitab sahih, imamai al-muhaddithin, 2 imam muhaddis yang hebat. Siapa? Abu Abdillah, Abi Abdillah. Abu Abi tak apalah sebab Abi ni sebab dia rawaina fi imamai muhaddithin, dia naat kepada grammar dia lah. Daripada Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. So nama Imam Bukhari yang sebenar adalah Muhammad bin Ismail, bukan namanya Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Dan juga daripada Abil Husain, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi radhiyallahu anhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. 2 orang imam muhaddithin ini, Bukhari dan Muslim ini, meriwayatkan hadis ini melalui jalur Abu Hurairah, daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha wa dhakara Allah ta'ala in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqdatu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan.
Dalam Bukhari dan Muslim, Bukhari 3269, dalam kitab Muslim 776 nombor hadisnya. Kalau kita dengar ni hadis ni sebelum kita baca, saya dah baca dah faham, saya jadi risau pun ada, sebab kadang-kadang kita bangun tidur tak sempat nak buat benda-benda ni semua. Tetapi itulah apa yang jadi dalam hidup kita. Na'udzubillah, moga Allah bagi kita kelapangan. Apa yang Nabi kata? Nabi kata sesungguhnya syaitan itu telah, dia ada ikatan. Jika dia bangun, kamu masih memiliki malam yang panjang. Dia kata apa? Dia kata, Nabi kata syaitan mengikat tengkuk salah seorang daripada kamu. Mengikat maksudnya syaitan mengikat tengkuk qafiyati ra'si ahadikum, tengkuk, mengikat tengkuk. Qafiyah ni ada yang kata, nantilah kalau ada makna lain saya akan bagi tahu insya-Allah. Buat masa ni tengkuk, tapi saya rasa macam ada makna lain, wallahu alam. Tapi ikut terjemahan ni saya rasa okey. Ala qafiyati ra'si, sebab syaitan mengikat tengkuk salah seorang daripada kamu. Maksudnya salah seorang daripada kamu, semualah maksudnya. Salah seorang daripada kamu, maksudnya semualah. Syaitan mengikat bila kita tidur, ketika kita tidur dengan 3 ikatan. Salasa uqad, dengan 3 ikatan, 3 simpulan. Konotasi simpulan ikatan ni lebih kepada syaitan, benda-benda jahat, sihir kan. Benda-benda yang tidak bagus lah. Ikatan syaitan yang ikat memang jahat lah. Syaitan yang ikat memang teruk lah. Maksud ikatan-ikatan benda-benda yang tidak baik yang syaitan buat kepada kita masa kita tidur. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha. Dia dikatakan 3 ikatan, dia katakan untuk setiap ikatan di tempatnya. Maksudnya setiap ikatan ada tempat-tempat dia. Maksudnya ada tempat yang berbeza lah, bukan 3 ikatan pada satu tempat. 3 ikatan pada setiap tempat yang berbeza. Setiap tempat yang berbeza. Maksudnya dekat diri kita ni ada banyak tempat lah. Kalau tengkuk kita tu banyak kawasan lah dekat tengkuk tu. Bukan satu tempat. Alaika laylun tawilun farqud. Dan katakanlah dan kamu masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Maksudnya syaitan kata kamu tidurlah. Kamu dia katakan untuk setiap ikatan di tempatnya, tidurlah. Tidurlah. Maksudnya nak suruh tidur lama tidur, jangan bangun. Tapi fa in istayqadha wa dzakarallah taala. Sebab syaitan dia suruh tidur je lah. Memang kita ni boleh tidur, janganlah rasa kita tak boleh tidur. Tapi nak ceritanya syaitan ni dia suruh tidur je. Sepatutnya kita bangun dah malam, kita bangun malam sembahyang, baca Quran, berzikir sebagainya, kita bangun subuh awal, tapi syaitan dia suruh kita tidur juga. Sebab ada ikatan-ikatan yang syaitan dah buat dekat kita, okey? Dekat bahagian-bahagian tubuh kita. Dekat sini dia kata dekat tengkuk atau bahagian kepala. Malam masih panjang. Ayat malam masih panjang. Jangan, tu sebab kadang-kadang kita ni kita nak bergurau, kadang-kadang bila kita tak jumpa hadis, kita tak jumpa ayat Quran, kadang-kadang kita rasa macam okey je gurauan macam tu. Tapi kalau macam kita kata malam masih panjang, kalau teringat hadis ni kita jangan duk sebut dalam malam masih panjang tu. Malam masih panjang. Alaika laylun tawilun farqud. Malam masih panjang, malam ni panjang lagi, tidurlah. Tapi fa in istayqadha, tapi kalau maka jika bangun seseorang itu, terjaga seseorang itu dan diingat Allah SWT. Bangun je tu, alhamdulillah, bangun bismillah, bangun. Maksudnya dia tak sebut lagi dekat sini apa bacaannya. Nak cerita dekat sini, ingat Allah. Maksudnya ingat Allah maksudnya apa? Secara umum, zikirlah la ilaha illallah ke subhanallah ke apa ke, ingat Allah. Maksudnya ingat je Allah. Kita bangun je dari tidur, kita terus ingat Allah Ta'ala. Terbuka satu, ingat. Bangun dari tidur jangan ingat benda lain. Bangun dari tidur jangan ingat benda lain lagi. Cari Allah dulu. Ingat Allah dulu. Zikir kepada Allah Ta'ala dulu. Sekurang-kurangnya dah terbuka dah satu ikatan ataupun simpulan. Fa'in tawadda'a in hallat uqdatun. Kalau berwuduk pula, terbuka satu lagi simpulan. Dah 2 dah simpulan. Tapi ramai tak dari kalangan kita yang bangun pagi tak ada nak wuduk. Ya Allah, moga Allah bagi kita kekuatan lah dengan sejuknya apa ke, kadang terlupa ataupun lepas daripada baca hadis ni, bangun dari tidur, ingat Allah, wuduk dulu. Kalau boleh, wuduk dulu. Terbuka satu lagi simpulan. Fa in salla in hallat uqdatu kulluha. Kalau dia solat pula 2 rakaat ataupun dia solat subuh ke, sebab dia kata salla. Fa'in salah, maksudnya kalau siapa yang bangun subuh, maksudnya solat subuh lah. Ataupun solat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab dia dah tak boleh semayang tahajud, dia dah tak boleh semayang witir. Sebab dah masuk subuh. Maksudnya apa solat yang jenis solat yang boleh?
Bila kita bangun tidur, maksudnya solat sunat sebelum subuh. Tapi kalau kita terbangun terlewat, dah waktu dah tak cukup, dah maksudnya dah cerah, maksud kita solat subuh, sebab itu yang lebih utama untuk dilakukan. Tapi Nabi kata umum, maksudnya tak kira semayang apa. Maksudnya kalau bangun sebelum subuh, maksudnya kita dah boleh bagi tahu lah. Maksudnya semayang sunat tahajud ke, semayang sunat taubat ke, semayang sunat apa-apa yang kita buat lah, istikharah ke apa ke, semayang sunat witir ke, kan, sebelum datang waktu subuh. Maka solat saja terbukalah simpulan-simpulan secara keseluruhannya. Uqdatu kulluha, terlerailah semua simpulan-simpulan itu. Maka bila tercerai simpulan-simpulan itu, apa makna dia? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka dia akan berpagi-pagi, maksudnya hari itu dia akan jadi ceria, hari itu dia akan jadi segar, hari itu dia akan jadi apa? Dekat di sini terjemahannya apa? Dia bangun dalam keadaan cergas dan berjiwa lapang. Taibun nafs, maksud berjiwa lapang, hati yang ceria, tak kira nak mengumpat orang, tak kira nak cari salah orang, insya-Allah. Maka amalkan bangun pagi, ingat Allah, ambil wuduk, solat 2 rakaat ke berapa rakaat ke, ikut keadaan masa kita bangun tu, maka insya-Allah kita akan berpagi-pagi, kita akan bangun pada hari itu, kita akan duduk pada hari itu secara yang cergas dan segar dan tayyiban nafs, dan hati yang lapang, hati yang sejahtera, hati yang tenteram. Kalau tak, kalau kita tak buat, kalau kita tak cukup buat ke, contohnya kita ingat Allah saja tapi kita tak ni, mungkinlah ada implikasi-implikasi lain yang mengikut keadaan tahap kita tu. Tapi dekat dalam hadis ni dia kata apa? Wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau tak buat benda ni, kalau dia bangun dia tak ingat Tuhan, tak ambil wuduk, tak solat, maka dia akan berpagi-pagi dalam keadaan hati yang tak bagus, hati yang tak tenang, hati yang tidak lapang, hati yang tidak tenteram, kaslan, malas bermalas-malasan. Maka kita doa daripada Allah Ta'ala, kita diberi kekuatan dan peluang untuk kita amalkan apa yang disebut dalam hadis ni. Apa yang Nabi sebut dalam hadis ni, sebab benda ni tak datang daripada mulut Nabi saja, daripada hawa nafsu saja, tetapi dia datang daripada Allah Ta'ala sebagai wahyu, sebab ia berkaitan dengan perkara gaib. Nabi bukan nampak syaitan. Kita jangan duk rasa Nabi tahu semua benda gaib. Kan? Kalau Nabi nampak syaitan, macam mana? Nabi nampak dah syaitan. Wallahualam, perkara gaib ni ulama kata Nabi tak tahu perkara gaib. Kan? Dan tak ada satu hadis pun Nabi sebut tentang bagaimana syaitan itu berupa, kecuali adalah dalam beberapa hadis qurun syayatin dan sebagainya, tanduk syaitan dan sebagainya. Tapi itu datang daripada wahyu juga daripada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana tanduk itu tidak juga diketahui. Maka benda ni memang confirm datang dari Tuhan, datang dari wahyu Tuhan untuk Nabi sebut benda ni. Sebab syaitan, kerja-kerja syaitan Nabi pun tak tahu. Nabi itu diwahyukan, dia diberi tahu perkara-perkara gaib bila Allah bagi tahu dekat dia sahaja. Okay? Maka amalkan ni. Semoga Allah bagi kita kekuatan dan kelapangan, kesabaran untuk melakukan perkara ini. Semoga kita sentiasalah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Sentiasalah kita bersegar-segar dan berjiwa lapang dan tenteram di belah pagi dan seharian itu. Semoga kita dapat beramal ibadat dengan baik. Semoga kita dapat memberi manfaat kepada manusia-manusia lain juga dengan manfaat yang baik. Semoga Allah Ta'ala himpunkan kita di dalam syurga, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf saya dah tutup tapi nampak macam ada soalan. Saya nak tanya, apakah zikir untuk amalkan untuk mengatasi perasaan berdebar, contohnya menghadapi segala ujian? Allah, wallahu alam, saya tak jumpa lagi sebenarnya, saya tak jumpa hadis. Saya jawab secara jujur, saya tak jumpa lagi hadis berdasarkan soalan Puan Siti Roqiah. Tetapi ayat Quran ada sebutlah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bahawa dengan berzikir dan mengingati Allah Taala itu hati akan tenang. Maka zikir yang bagaimana? Zikir secara umum lah. Maksudnya subhanallah boleh, la ilaha illallah boleh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim wa bihamdihi boleh juga belaka-belaka. Amalkan zikir sahaja untuk menghadapi perasaan-perasaan berdebar. Memanglah kalau kita tengok dululah senjata Tok Guru, Tok Lebay ni ada yang suruh baca ayat kursi ulang dekat wala ya'uduhu tu berapa kali, baca ayat kursi 7 kali. Wallahualam, saya tak tahu sumbernya. Kalau ada sumbernya nanti saya akan kongsikan. Setakat ini saya tak jumpa lagi
hadis yang secara wallahualam mungkin ada, tapi saya tak jumpa, saya jujur saya tak tahu nak jawab. Tetapi buat masa ni saya boleh guide dan boleh pandu berdasarkan ayat Quran yang mana Allah kata ala bizikrillah tatmainnul qulub. Maksudnya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala itu hati-hati akan tenang, menenangkan hati kita, maka berzikirlah kepada Allah Ta'ala, ingatlah kepada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir yang kita dah belajar setakat ini. Ataupun zikir-zikir yang kita tahu ianya sahih datang daripada Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah paling mudah zikir. Maksudnya zikir dengan datangnya hati, dengan fahamnya makna zikir itu supaya kita rasa kita punya connection dengan Allah Ta'ala. Ingat, kita ni tak lain tak bukan kita datang dari dia. Kita duduk atas jalan dia, kita duduk atas bumi dia. Kita tak akan mudarat dan dapat manfaat kecuali dengan izin dia. Kita akan balik dekat dia juga insya-Allah. Moga kita diberi ketenangan hati insya-Allah. Lagi wanita yang uzur tak boleh wuduk dan solat. Tak apa, tak boleh wuduk dan solat itu dah terkeluar daripada itu. Dah terkeluar daripada orang kata apa? Daripada konteks itulah. Maka ia, tapi dengan syarat tengok kalau dia tu memang biasa buat masa dia suci, sentiasa bangun, ingat Tuhan, berwuduk dan bersolat, tapi masa dia uzur dia sempat boleh ingat berzikir kepada Allah Taala saja. Teruskan yang itu insya-Allah. Ulama kata dia dah dapat dah pahala dia solat, dia dah dapat dah pahala dia berwuduk juga, sebab ulama bercakap tentang konteks ini berdasarkan ada satu hadis yang saya pernah baca dah dalam Riyadhus Shalihin tu. Tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh para salafus salih, para orang salih, hamba-hamba Allah yang salih, tetapi pada satu ketika dia tak dapat nak buat disebabkan darurat, disebabkan uzur, maka ia dimaafkan dan Allah bagi pahala itu kepada dia sebagaimana dia buat benda tu dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah akan ada yang bandingkan dengan orang kafir, mereka tak amalkan hadis kata mereka rajin produktif. Tak, Pak Intan Al-Jafri, yang ni yang saya dah pernah bagi tahu juga tentang isu ayat Quran. Hari itu pun kita baca tentang ayat Quran dalam surah Ibrahim tu tentang isu orang yang bukan Islam, orang yang tidak Islam, orang yang tidak beriman, segala amalan yang dia buat tidak ada manfaat. Ulama kata la yang fa'uta'ah ma'al kufr, tidak bagi manfaat ketaatan dan kebaikan itu dengan adanya kekufuran. Jadi produktifnya orang-orang yang tidak Islam, bagusnya orang-orang yang tidak Islam, dia mendapat balasan dekat dunia dengan mana orang merespek dia, orang kata dia baik, orang bagi dia reward, orang bagi dia anugerah, orang bagi dia ni, dan Allah bagi pun sebenarnya rezeki kepada orang yang tidak Islam dekat dunia ni. Betul tak? Dia usaha je, main saham ke, buat bisnes ke apa ke, China ke, India ke, siapa ke, dia akan dapat insya-Allah. Dia akan dapat itu rahmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Tapi kalau orang-orang yang tidak nampak nikmat yang Allah bagi itu, dia akan terus dengan kekufuran. Semoga Allah bagi hidayah, tetapkan kita dalam iman, dan semoga Allah bagi hidayah kepada kita juga dan kepada orang yang belum lagi muslim supaya mereka muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka isu membandingkan orang kafir walaupun mereka tak amalkan hadis 38 tapi mereka rajin dan produktif, itu bahagia di dunia. Itu sebab kita selalu sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, macam Allah sebut dalam Quran tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak bahagia dekat dunia dan di akhirat. Nanti kita akan jumpa lagi siapa-siapa yang belajar hadis ya, dunia itu penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kufar dan sebagainya. Adalah hadis-hadis menyebut tentang tu. Nanti akan ada bahasan-bahasan lain kita nak faham. Jadi kita ni kena ingat, walaupun kita rasa kita susah, kita tak dapat apa yang orang lain dapat walaupun mereka tidak muslim, tetapi itu adalah ujian bagi kita, dan kalau kita nak, kita kena usaha. Kita usaha, kita dapat. Hukum adatnya kita usaha, insya-Allah kita dapat. Tak dapat banyak, kita dapat sikit. Boleh faham Puan Intan Al-Jafri ke ada isu lagi tentang soalan tu? Okey, tak ada dah setakat ni, tak ada, harap-harap tak ada. Okey, alhamdulillah tak ada dah. Okey dah, tak ada dah. So kita boleh berhenti dah. Saya takut saya terlepas pandang, tak sempat nak jawab soalan. Jangan kecil hati, boleh tanya balik nanti insya-Allah Okey apa? Saya dah settle. Bolehlah nak tutup ke macam mana ke? Okey Ustaz. Terima kasih banyak. Ustaz pun dah tutup tadi. Alhamdulillah. Tutup dah kan? Okey.
pencerahan yang sangat-sangat baik yang kita dapat pagi ni. Dan Amin ya Allah. ambil kesempatan ni, Opah nak ucapkan terima kasih kepada puan jemaah yang sudi menaja siri ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi rezeki yang bertambah dan ganjaran yang lebih baik untuk puan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada Ustaz yang sudi membawa masa untuk kita sampai 9:18 minit pagi. Terima kasih. InsyaAllah sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah hari Jumaat pagi Ustaz pukul 8 InsyaAllah. pagi untuk sambungan InsyaAllah. zikir ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih puan-puan. Bersama-sama kembali ke majlis ilmu kita pada pukul 5:30 petang ini dengan Al-Fadhil Ustaz Mansuri dalam tahsin tahajud tahsin Al-Quran. Jumpa lagi ya. Itu saja setakat pagi ini. Mohon diri daripada pukul 6:30. Telefon kita panas sangat ni. Panas. Telefon kalau panas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.